Sebelum itu, sila bantu saya dengan tekan butang like, subscribe, dan loceng supaya Anda tidak tertinggal video-video baru di channel ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera adik-adik. Apa khabar? Kembali lagi bersama saya Cikgu Zack, Cikgu Sains Anda. Hari ini kita akan mempelajari topik sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Jom kita belajar bersama. Sebelum itu, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, menjelaskan contoh tentang sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Kedua, menjana idea kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemah. Standard pembelajaran 7.2.1 dan 7.2.2. Mari kita imbas kembali sumber tenaga. Sumber yang pertama, biojisim. Yang kedua, angin. Sumber tenaga ketiga, nuklear. Seterusnya, bahan api fosil, air, ombak, dan matahari. Seterusnya, mari kita lihat pula apakah sumber tenaga boleh dibaharui dan tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Matahari, angin, biojisim, air dan ombak merupakan contoh sumber tenaga boleh dibaharui. Sumber tenaga ini sentiasa ada dan tidak akan kehabisan. Matahari ialah sumber tenaga yang sentiasa ada. Ombak pula wujud secara semula jadi. Air sentiasa ada di persekitaran. Biojisim sentiasa ada kerana berasal daripada alam semula jadi. Angin pula tidak terhad dan sentiasa ada. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui terdiri daripada bahan api fosil dan bahan nuklear. Bahan api fosil seperti arang batu, gas asli dan petroleum akan kehabisan suatu hari nanti. Bahan nuklear seperti uranium pula adalah terhad. Seterusnya, mari kita lihat subtopik berhemat menggunakan tenaga. Kebanyakan tenaga yang kita gunakan pada hari ini berasal daripada sumber tenaga tidak boleh dibaharui. Untuk memastikan kita mempunyai sumber tenaga yang mencukupi pada masa akan datang, kita perlulah berhemat menggunakan tenaga. Apakah penggunaan sumber tenaga secara berhemat? Perhatikan situasi berikut. Penggunaan penyaman udara yang terlalu lama dan kerap boleh menyebabkan bil elektrik menjadi mahal. Ini adalah kerana banyak tenaga elektrik yang telah digunakan. Sebaliknya, menyejukkan bilik menggunakan angin, iaitu sumber tenaga yang boleh dibaharui, akan dapat mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Kesannya, bil elektrik akan menjadi murah. Penggunaan kenderaan yang mesra alam seperti basikal mampu menjimatkan tenaga serta mengurangkan pencemaran udara. Baiklah adik-adik, kita telah sampai ke penghujung pelajaran. Sebagai kesimpulan, sumber tenaga boleh dikelaskan kepada sumber tenaga boleh dibaharui dan sumber tenaga
tidak boleh dibaharui. Sumber tenaga boleh dibaharui ialah sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan seperti matahari, ombak, air, angin dan biojisim. Sumber tenaga tidak boleh dibaharui pula ialah sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula seperti bahan api fosil iaitu arang batu, gas asli dan petroleum serta bahan nuklear seperti uranium. Antara kepentingan penggunaan sumber tenaga secara berhemat adalah untuk mengelakkan pembaziran tenaga dan mengurangkan pencemaran alam sekitar. Cikgu harap agar adik-adik dapat memahami apa yang telah cikgu sampaikan sebentar tadi. Sehingga kita bertemu lagi pada video-video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat belajar dan jumpa lagi.